Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam, cikgu. Waalaikumsalam, cikgu. Salam, Semua cikgu. sihat? Alhamdulillah Sihat, sihat. sihat. Alhamdulillah. Okey, bagus. Macam mana dengan kerja sekolah? Korang buat tak? Buat, cikgu. Saya baik. Alhamdulillah bagus, Fauzia. Tak apa, kamu boleh buat secara perlahan-lahan ya. Yang penting kamu buat. Okey, hari ini cikgu nak sambung pengajaran kita pada minggu lepas. Siapa ingat minggu lepas kita belajar apa? Kita belajar pasal Sabah dengan Sarawak. Kaum dia, cikgu. Kita belajar Betul. etnik dekat dalam Sabah dengan Sarawak, cikgu. Kita Okey, belajar jawapan tentang ekonomi, cikgu. Alhamdulillah, Amalina, Fauzia dan juga Siti Nurhidayah semua ingat apa yang cikgu ajar minggu lepas. Yes, betul. Minggu lepas kita belajar untuk mengenali Sabah dan Sarawak. Kita belajar pasal etnik dia. Lepas tu kita belajar pasal ekonomi dia, pemerintahan dia. Okey. Jadi minggu ni cikgu akan sambung pembelajaran kita pada minggu lepas. Tapi sebelum tu, cikgu nak ajukan satu soalan untuk kamu semua. Boleh? Boleh. Okey, bagus. Soalan cikgu, siapa tahu di mana selalunya kerajaan awal tu bermula? Di kawasan mana? Sungai, cikgu. Laut. Sungai. Okey, betul. Jawapan Fauzia sangat betul. Okey. Sebuah kerajaan tu selalunya bermula di kawasan pesisiran sungai. Sebabnya sungai ni banyak kepentingan dia. Jadi agak-agak hari ni kita nak belajar topik apa? Pasal sungai, cikgu. Kepentingan sungai ke? Pasal sungai kot. Okey. Betul. Jawapan Siti dan Fauzia betul. Hari ini kita akan belajar kepentingan sungai di Sabah dan Sarawak. Tapi selain itu ada satu lagi atau subtopik yang kita akan belajar iaitu kesenian yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Okey, semua boleh? Boleh, cikgu. Okey, bagus. Kita tengok slide yang seterusnya. Okey, baiklah. Sebelum cikgu memulakan pengajaran cikgu pada hari ini, cikgu nak tekankan terlebih dahulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadinya, cikgu ada dua objektif pembelajaran yang pelajar-pelajar cikgu kena capai pada hari ini. Yang pertama, di akhir pembelajaran cikgu, pelajar haruslah dapat menyatakan kepentingan sungai di Sabah dan Sarawak. Yang kedua adalah pada akhir pembelajaran ni, cikgu nak semua pelajar-pelajar dapat menyenaraikan jenis-jenis kesenian di Sabah dan Sarawak. Faham? Faham, cikgu? Okey, bagus. Kita tengok slide yang seterusnya. Okey, baiklah. Macam cikgu cakap tadi, untuk subtopik yang pertama, kita akan belajar mengenai kepentingan sungai. Jadi, apakah kepentingan sungai? Baiklah, untuk pengetahuan semua pelajar-pelajar cikgu, kepentingan sungai ni, sungai adalah memainkan peranan yang sangat penting kepada masyarakat di Sabah dan Sarawak sejak turun-temurun. Kepentingannya tu kita masih boleh lihat sampai hari ini di mana sungai masih lagi penting di Sarawak dan Sabah sehinggalah ke hari ini. Sungai ini banyak dia punya kegunaan di mana dia digunakan untuk kegiatan harian penduduk seperti contoh alat perhubungan, kawasan pertempatan, sumber rezeki, kegiatan perdagangan dan aktiviti rekreasi. Semua faham? Faham, cikgu. Faham, Okey. cikgu.
Apa yang kamu perlu ingat, sungai ni memang banyak sangat kepentingan dia. Okey, kita tengok di slide yang seterusnya, apakah kepentingan-kepentingan sungai. Okey, ni adalah kepentingan sungai ni kita gabungkan sekali untuk Sabah dan Sarawak. Jadi dua-dua sekali kita tengok apa dia punya kepentingan untuk Sabah dan Sarawak. Okey, yang macam kamu tengok, gambar pertama iaitu kegunaan harian. Untuk pengetahuan kamu, dulu masyarakat Sabah dan Sarawak ni, mereka ni banyak menggunakan sungai ni untuk aktiviti harian diorang seperti contoh tempat untuk membasuh pakaian. Siapa pernah tengok filem dulu-dulu yang ada orang basuh pakaian dekat sungai? Siapa pernah tengok? Ada Cikgu Tun Fatimah. Cerita P. Ramlee Okey. tu. Okey, betul. Kalau kamu tengok filem-filem dulu, terutamanya filem-filem zaman P. Ramlee, dia banyak kan, masa tu ramai-ramai wanita ni, dia akan berkumpul dekat sungai. Masa tu lah dia akan bergosip sambil basuh kain. Jadi itu antara salah satu kepentingan sungai. Selain itu, sungai ni juga air dia digunakan untuk sumber minuman. Lepas tu air sungai tu jugalah yang digunakan untuk diorang basuh pinggan dan mangkuk. Sebab dulu-dulu tak ada lagi air paip yang terus mengalir kat rumah, buka-buka paip terus ada air. Dulu tak ada ya. Jadi diorang kena ambil air tersebut dekat sungai. Semua faham? Bukannya cikgu nak kena ambil air kat sungai. Ya, memang susah. Dulu kena angkut daripada sungai bawa ke rumah. Sebab itulah dulu diorang selalu buat dekat rumah, dekat tepi-tepi sungai. Kalau duduk jauh daripada sungai, susahlah nak angkat air. Faham, Fazia? Faham cikgu. Okey, bagus. Yang kedua adalah pengangkutan. Jadinya mereka gunakan sungai ni untuk jalanan pengangkutan diorang juga. Di mana diorang akan menggunakan sampan atau bot untuk menjadi pengangkutan utama. Ialah orang dulu-dulu, mana ada kereta kan, diorang gunakan sungai nak pergi tempat lain, kampung sebelah. Gunalah sampan dengan bot. Untuk pengetahuan kamu, sampai sekarang pun masih lagi di Sabah dan Sarawak menggunakan pengangkutan jenis sampan dan bot ni. Dan sekarang ni adalah yang lebih maju, ferry. Di mana ferry ni pun dah boleh angkat kereta sekali. Tapi kalau untuk masyarakat yang masih duduk di kawasan yang atas air, kalau selalunya contohnya orang pulau dekat Semporna, diorang akan gunakan sampan atau bot ni untuk pergi ke pekan. Jadinya memang sungai dan juga laut apa semua ni masih lagi menjadi laluan pengangkutan utama sehingga ke hari ini. Okey, untuk gambar yang ketiga kamu tengok tu, uniknya dekat Sabah dan Sarawak ni ada rumah di atas air. Semua nampak? Nampak cikgu, hebat dia buat rumah atas air. Cikgu tak rumah atas air. Tak apa, untuk pengetahuan Siti, rumah atas air ni selamat. Cumanya kalau selalunya yang atas sungai ni dia okey lagi sikit. Tapi kalau untuk yang macam dekat laut tu, so kalau macam air laut tu bergelora, adalah macam rumah tu goyang sikit. Tapi insya-Allah rumah atas air ni semuanya kukuh. Jadi jangan risau. Okey, ni adalah kepentingan sungai, 3 kepentingan sungai. So kita tengok lagi apa kepentingan sungai yang seterusnya. Okey. Okey, yang nombor 4 ni paling penting. Sebagai sumber rezeki. Kamu tahu kan dulu-dulu masyarakat selalu ambil hasil pertanian, mengutip hasil dekat sungai. Contohlah macam diorang ambil ketam, ikan. Jadi itulah menjadi sumber rezeki diorang, sumber makanan. Tengok tu ada kat situ gambar orang menjala ikan. Jadi itu merupakan sumber rezeki diorang. Okey, untuk yang kelima, kepentingan sungai yang kelima adalah perdagangan. Okey, yang ni sangat penting. Dulu-dulu diorang tak berniaga dekat pasar raya atau bazar ke apa. Dulu orang selalunya penempatan pun dekat tepi sungai. Jadinya mereka ni
mengadakan urusan jual beli pun di atas sampan, di tepi-tepi sungai. Boleh nampak kan gambar yang cikgu bagi contoh? Ni adalah pasar terapung dipanggil. Dan sekarang ni pun masih lagi wujud perdagangan di atas sampan ni. Tapi cumanya di tempat-tempat yang tertentu lah. Menarik kan? Kalau kamu nak beli apa-apa, Menarik, beli saja cikgu. atas sampan. Kalau Nak dulu pergi, atas cikgu? sampan tu lah ada jual kain, jual batik. Okey. Okey, ni kepentingan sungai yang terakhir iaitu kegiatan rekreasi. Okey, masa ni lah diorang buat aktiviti dekat sungai. Kalau sekarang ni pun masih lagi ada dikekalkan. Okey, contohnya lah sekarang ni kamu tengok dalam gambar tu berkayak. Lepas tu ni kamu ada nampak satu ni, dia tulis dekat sini Pesta Regata. Okey, Pesta Regata ni untuk pengetahuan kamu secara umum dulu sebab cikgu akan teruskan dalam subtopik yang seterusnya. Okey, Regata ni merupakan satu perayaan untuk kaum Bajau di Semporna. Jadi ini akan dilakukan di atas air. Okey, jadi itulah diorang panggil sebagai sungai ni pun ataupun laut ni boleh digunakan sebagai untuk tempat kegiatan rekreasi. Okey, semua boleh faham? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, masih boleh ikut pengajaran cikgu? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, ini merupakan subtopik yang kedua, kesenian. Okey, untuk pengetahuan kamu, tidak kira lah mana-mana kaum pun, sama ada Sabah Sarawak ke, dekat Tanah Melayu ke, orang Melayu, Cina dan India, setiap kaum ni dia mempunyai keunikan dalam kesenian. Okey, jadi setiap kaum ni dia akan ada warisan dia yang tersendiri. Jadi samalah juga berlaku di Sabah dan Sarawak di mana Sabah dan Sarawak ni mempunyai hasil warisan kesenian yang sangat unik. Barang-barang tersebut dihasilkan oleh masyarakat Sabah dan Sarawak sendiri. Okey, barangan yang dihasilkan oleh mereka ni mempunyai pelbagai kegunaan dan juga dihiasi dengan pelbagai motif yang menarik. Contoh motif bunga, motif tumbuh-tumbuhan tu lah, motif haiwan. Jadinya benda ni sangat menarik. Untuk peringkat awal, untuk pengetahuan kamu, masa awal-awal, barangan ni tak adalah macam dihasilkan untuk dikomersialkan. Tidak, mereka guna untuk kegunaan mereka sendiri. Tetapi bila ada lebihan, barulah mereka akan jual kepada orang lain. Okey, siapa tahu dulu masyarakat sebelum adanya sistem ekonomi komersial, apa sistem ekonomi tradisional? Siapa tahu? Dia tukar-tukar barang, cikgu. Okey, betul. Pandai Fauzia, tukar-tukar barang. Tu pun betul. Dulu adalah sistem ekonomi tradisional di mana sistem ekonomi tradisional ni dia tak ada jual barang banyak-banyak sampai keuntungan tinggi. Tidak. Mereka hanya berdagang untuk sara diri sahaja. Jadi macam itulah juga dengan barang kesenian. Dulu diorang buat, contoh diorang buat bakul, diorang buat sikit sahaja. Macam contoh untuk diorang guna, untuk simpan barang. Tapi kalau ada yang diorang buat lebihan, barulah dijual secara kecil-kecilan. Lepas tu apabila terdapatnya lebihan dan permintaan, barangan kesenian ini dah mula dikomersialkan. Sudah ramai orang kenal pasal barang-barang ni. Orang luar pun sekarang ni dah tahu barang-barang di Sabah dan Sarawak. Jadinya barang-barang ni mula dikomersialkan. Sekarang pun kamu kalau datang melawat pergi Sabah atau Sarawak, kamu boleh beli barang-barang tersebut kan? Boleh, cikgu. Batik Sarawak. Ya, dia dah dijadikan sebagai cenderamata. Kamu boleh bagi dengan ahli keluarga, okey? Jadi itu tandanya barang-barang kesenian ni telah menerima perkembangan dan telah berjaya dikomersialkan. Yang inilah yang telah menambahkan pendapatan untuk masyarakat setempat. Okey, faham? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Bagus. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, yang pertama sekali kita akan tengok dulu dekat Sarawak. Hasil kesenian dia yang pertama adalah tenunan
tenunan kain. Jadi ini adalah contoh-contoh tenunan kain yang kamu tengok dekat gambar. Okey, antaranya yang paling popular adalah puah kumbu. Okey, puah kumbu ni dia adalah satu jenis kain yang diperbuat daripada kain kapas. Di mana puah kumbu ni digunakan dalam pelbagai majlis sebagai contoh majlis kelahiran, perkahwinan dan juga upacara kematian. Jadi memang puah kumbu ni merupakan satu kain yang boleh digunakan dalam pelbagai majlis ataupun upacara. Okey, selain itu hasil tenunan yang dihasilkan di Sarawak juga adalah keringkam. Okey, untuk pengetahuan kamu ni keringkam, untuk kamu nampak gambar kedua ni yang perempuan tu pakai atas kepala, jadi keringkam ni dia macam selendang lah. Dia ni dibuat daripada kain kapas juga dan kain sutra. Tetapi dia disulam dengan benang emas atau perak ataupun benang tembaga. Jadi memang kain keringkam ni sangat lawa. Untuk pengetahuan kamu, untuk kain keringkam ni dia dihasilkan oleh masyarakat Melayu di Sarawak. Dan juga untuk puah kumbu pula, kain puah kumbu ni dia dibuat oleh kaum Iban. Semua boleh faham? Faham Faham. cikgu. Okey, nampak kan? Cantik kan kain keringkam, puah kumbu. Cantik Memang cikgu. sangat cantik. Mahal Terutamanya kain keringkam ni. Apa dia? Mahal tak cikgu? Pakai emas dengan perak lagi. Okey, kalau untuk yang keringkam ni cikgu tak pernah beli tapi rasanya harga dia masih boleh biasa sahaja. Tapi kalau untuk yang puah kumbu ni, dia memang kain dia tidak terlalu mahal. Dalam puluhan ringgit sahaja macam tu. Tapi memang kain dia sangat cantik corak dia, okey? Okey, Okey, selepas tu kita tengok lagi slide yang seterusnya. Okey, ni untuk kraft tangan pula. Tadi kita dah tengok dah contoh tenunan kain, puah kumbu, keringkam. Sekarang ni hasil kraft tangan. Okey, apa yang kamu boleh tengok dekat sini, dia ada banyak, 4 jenis kraft tangan utama. Yang pertama sekali adalah sintung duduk, iaitu yang gambar paling pertama sekali, dia macam bakul. Yang ni dihasilkan oleh kaum Iban. Okey, apa fungsi sintung duduk ni? Okey, untuk pengetahuan kamu semua, kalau kamu tengok dia punya bentuk bakul tu dia panjang macam tu kan, besar. Okey, sebenarnya sintung duduk ni digunakan untuk orang-orang masyarakat Sarawak ni untuk isi benih padi. Jadi ni bawa pergi sawah. Mereka akan isi penuh benih padi dekat sini dan mereka akan bawa. Okey? Boleh nampak? Boleh. Boleh cikgu. Okey. Yang kedua lanji. Lanji ni gambar yang kedua yang panjang tu. Ni bawa dari belakang tau, macam backpack. Okey. Jadi yang ni pula digunakan untuk membawa hasil padi. Kalau yang sintung duduk tadi tu untuk diisi biji benih. Yang untuk lanji ni dia bawa hasil pula. Dan yang ketiga adalah basong. Ni basong gambar yang ketiga. Dia macam bakul juga. Yang ni digunakan untuk membawa hasil buruan. Untuk bawa pergi memburu. Okey. Yang ni untuk sintung duduk, lanji dan juga basong. Ni dihasilkan oleh orang-orang Iban. Okey, yang seterusnya kita tengok pula kraft tangan yang dihasilkan oleh orang Ulu. Okey, orang Ulu pula ni gambar dia cikgu tak sertakan tapi dia bakul. Mereka ni hasilkan bakul, tapi bakul tu kalau kaum wanita memang sangat suka bakul tu sebab dia bakul yang disulam, lepas tu akan dihiasi dengan manik-manik. Okey, manik-manik tu kadang berbentuk bunga, kadang berbentuk haiwan. Jadi memang dia sangat cantik sebab dia berwarna-warni, dihiasi dengan manik-manik. Cumanya cikgu minta maaf, cikgu tak dapat letak dia punya gambar. Tapi kamu boleh bayangkan kan macam mana bakul yang dihiasi manik-manik? Mesti cantik kan? Boleh. Cantik cikgu, saya suka manik. Okey, tak apa. Nanti kalau Fauzia datang Sarawak, Fauzia boleh beli. Okey, selepas itu, tapi untuk pengetahuan kamu, waktu dululah, masa dulu,
yang bakul tu dia hanya digunakan oleh orang-orang atasan sahaja sebab dia macam lambang dia tu macam lambang naga, burung kenyalang, harimau. Lepas tu macam dulu kan manik-manik, benda tu macam mahal, nampak mahal. Jadi macam nak hasilkan tu pun agak susah. Jadi hanya orang-orang golongan atasan sahaja yang mampu pakai bakul tersebut. Okey, untuk yang terakhir, tapi kalau sekarang kamu dah boleh belilah. Kalau dulu sahaja orang-orang atasan saja pakai. Tapi kalau sekarang kamu dah boleh beli. Orang biasa pun dah boleh dapatkan bakul tersebut. Okey, yang terakhir adalah untuk kaum Melanau. Ni untuk gambar yang terakhir, kamu boleh tengok gambar topi macam tudung saji tu. Okey, yang ni dipanggil sebagai terendak. Terendak ni kita pakai masa kita pergi kerja-kerja harian lah. Dan juga adat tertentu. Jadi kiranya kalau kamu pergi menanam padi, kamu pakailah tu supaya kamu tak terkena cahaya matahari, dan juga dia dipakai dalam adat tertentu iaitu pesta kaul. Okey, setakat ni masih boleh follow apa yang cikgu ajar? Boleh. Okey, jadi ni adalah 4 contoh-contoh dia. Kita tengok lagi apa hasil kesenian di Sarawak. Okey, ini pula untuk pertukangan. Jadi ni ada 2 gambar. Ini adalah 2 contoh pertukangan utama yang dihasilkan oleh masyarakat Sarawak. Okey, yang paling tinggi ni, rasa-rasa apa benda tu? Siapa boleh Rumah? teka? Tak tahu cikgu. Rumah? Macam rumah. Tak tahu. Okey, nampak macam rumah. Okey, ni nama dia tiang totem. Okey, tiang totem ni sebenarnya dihasilkan oleh orang Ulu. Apa sebenarnya tiang totem ni? Okey, tiang totem ni untuk pengetahuan kamu, dia adalah untuk sebagai lambang status masyarakat. Okey, kalau kamu tengok, dia sebenarnya ada tiang, 2 tiang macam tu. Lepas tu dekat atas tu sebenarnya dia keranda. Fuyuh. Dia bukan rumah ya, dia Kira tiang keranda yang terapung lah cikgu. ya. Betul kan? Alice orang Sarawak mengakuinya kan, Alice? Okey, jadi dekat atas ni keranda, tapi kalau orang-orang biasa macam kita ni, rakyat-rakyat marhaen ni, memang tak dapatlah mayat kita nak merasak duduk atas tiang totem tu. Tak akan. Siapa yang duduk Sebabnya, atas tu? okey, siapa yang mampu duduk atas tu? Mayat siapa yang boleh diletak dekat atas tu? Okey, untuk pengetahuan kamu, mayat orang-orang atasan sahaja. Contoh datuk ke, golongan raja ke, yang tu baru boleh dekat atas. Kalau kita ni hanya letak dekat, macam biasalah, dekat rumah, lepas tu kubur. Kita tak akan mampu, mayat kita tak akan mampu jejak kat atas tu. Itu cuma orang-orang atasan sahaja. Sebab itulah dikata tiang totem ni melambangkan status masyarakat. Hanya orang-orang tertentu, golongan atasan saja yang mayat dia boleh letak di atas. Okey? Jadinya seterusnya, jadi kita ni tak bolehlah bermimpi nak letak kita punya mayat dekat tiang totem tu sebab kita bukan golongan atasan. Kita orang bawahan sahaja, rakyat biasa. Okey, untuk gambar yang kedua tu, kamu tengok yang ni memang sangat cantik. Ni adalah patung ukiran burung kenyalang. Okey, apa sebenarnya simbolik di sebalik patung burung kenyalang ni? Ni sebenarnya patung ni adalah hasil ukiran daripada kaum Iban, di mana dia melambangkan kepahlawanan. Jadinya untuk pengetahuan kamu, ukiran burung kenyalang ni digunakan sebagai pemberi semangat. Okey, contoh ada pahlawan Iban yang nak pergi bertempur ke apa, jadi patung ni digunakan sebagai pemberi semangat. Kalau pahlawan-pahlawan ni nampak patung ni, diorang jadi semangat berkobar-kobar nak berperang. Lagi macam, okey, nak menang, boleh menang. Ni fungsi utama patung ni. Okey? Dia kiranya macam ada semangat dekat dalam tu. Lepas tu, selain daripada untuk beri semangat pada pahlawan-pahlawan tadi, patung ni pun diletakkan di rumah panjang. Kenapa dia letakkan di rumah panjang? Sebabkan dia ada semangat yang kuat, patung burung kenyalang ni. Jadinya, dia dipercayai akan menjaga rumah panjang tu daripada
sebarang semangat-semangat jahat, roh-roh jahat, penyakit, semua patung burung kenyalang ni boleh halang kalau kamu letak dekat rumah panjang. Hebat kan dia punya patung burung kenyalang ni, dia ada kuasa tersendiri. Hai cikgu. Jadi kamu mesti hormat patung burung kenyalang ni. Mereka akan letak dekat rumah panjang dan memang ni kalau orang rumah panjang mereka akan hormat patung burung kenyalang sebab dia dianggap mempunyai satu macam aura yang boleh menjaga masyarakat dekat rumah panjang tu. Sebegitu hebatnya ukiran patung burung kenyalang ni. Jadi inilah salah satu keunikan daripada Sarawak yang kita boleh tengok dan sekarang masih ada lagi patung burung kenyalang ni, okey? Semua faham? Oh, faham Menarik cikgu. kan? Menarik Menarik, kan cikgu. kesenian Sarawak ni. Memang cikgu pun tak pernah lagi merasa tengok patung burung kenyalang. Cikgu pun teringin nak tengok dengan mata cikgu sendiri. Okey. Lepas tu kita tengoklah. Apa dia, Elis? Jarang ada. Okey, dulu adalah, sekarang ni macam jarang. Lepas tu macam kalau ada pun dekat rumah panjang yang lama kan. Okey, terima kasih Elis. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey. Kita tengok, okey. Kita dah tengok dah pasal Sarawak, dia punya kain, puakumbu, apa semua, tiang totem dan sebagainya tu. Memang hebat-hebat diorang punya ciptaan ni. Bakul-bakul apa semua. Jadi sekarang ni kita tengok pula untuk dekat Sabah, apa pula keistimewaan yang ada dekat Sabah ni. Okey, cikgu ada sertakan 2 gambar juga supaya kamu boleh tengok lagi, boleh imagine macam mana rupa dia sebab ada mungkin yang tak berkesempatan pergi Sabah, jadi kamu boleh tengok walaupun dalam gambar sahaja. Okey, yang pertama kita tengok dulu untuk tenunan kain. Okey, masyarakat Sabah ni pun turut menghasilkan tenunan kain di mana untuk gambar yang pertama ni dia macam selendang, kamu akan pakai secara selempang macam tu dekat badan kamu. Memang kain ni sangat cantik. Okey, ini dinamakan inavol. Inavol ni, siapa yang hasilkan inavol ni? Inavol ni dihasilkan oleh kaum Rungus. Jadinya inavol ni macam cikgu cakap, dia merupakan selendang berwarna-warni. Selalunya diorang akan pakai dekat ni lah, selempang macam ni. Memang dia cantik lah pakai benda ni. Lepas tu itu untuk inavol pula. Jadi yang seterusnya kamu boleh tengok tenunan kain yang dihasilkan adalah kain dastar. Okay, kain dastar ni macam ni rupa dia. Kain dastar ni kamu boleh buat sebagai tanjak. Lepas tu kalau macam dia besar sikit, bolehlah guna untuk macam buat buat skirt. Jadi tapi kalau dulu-dulu tu mereka banyak guna dastar ni untuk buat tanjak. Siapa pula yang buat kain dastar ni? Okey, untuk kain dastar ni dia dibuat oleh kaum Iranun. Okey, jadi kamu boleh nampak 2 gambar tu. Semua nampak kan? Nampak cikgu. Okey, Nampak. bagus. Jadinya ini untuk tenunan kain. Kita tengok pula hasil kesenian Sabah yang seterusnya. Okey. Ni craft tangan. Okey, kalau kamu perasan craft tangan dulu-dulu, dia banyak macam bakul, topi kan? Okey. Jadinya, ni untuk hasil craft tangan di Sabah pula, di mana sama juga macam Sarawak tadi, dia adalah bakul, di mana bakul ni macam biasalah, dia ada banyak kegunaan. Okey, sini cikgu ada sertakan 4 gambar berbeza. Okey, jadi setiap gambar ni dia merupakan hasil craft tangan dan nama dia pun berbeza-beza. Okey, jadi biasanya bakul-bakul ni dihasilkan oleh masyarakat pedalamannya. Okey, contoh bakul adalah seperti wakit. Okey, wakit ni yang pertama ni yang tinggi dan berwarna hijau-hijau ni. Okey, apa sebenarnya fungsi wakit ni? Okey, wakit ni dia bawa barang besar. Kalau kamu tengok saiz dia pun besar, jadi kamu boleh bawa barangan-barangan yang besar dalam wakit ni. Kamu boleh simpan contohlah hasil pertanian kamu, boleh simpan barang-barang macam baju. Jadi
wakit ni memang dia besar dan boleh simpan barang-barang besar. Okey, yang kedua pula adalah tayen. Tayen ni kalau kamu tengok ni gambar yang nombor 2 ni dia macam melengkung bulat dan panjang. Okey, apa pula fungsi tayen ni? Tayen ni pun dia boleh digunakan untuk bawa barang hasil daripada kebun. Dan untuk pengetahuan kamu, tayen ni boleh digunakan sebagai hantaran perkahwinan sebab dia cantik kan. Jadi bolehlah sebab dia pun ada banyak kegunaan. Jadi dulu-dulu orang boleh jadikan ni untuk barangan hantaran. Kalau sekarang apa yang paling famous jadi hantaran? Siapa tahu? iPhone cikgu, iPhone. Amboi Hidayah. iPhone dia punya hantaran. Siapa yang nak kahwin dengan Hidayah ni payah sikit lah. Saya Beli nak iPhone gelang ya. emas cikgu yang besar. Fauzia Gelang nak emas. gelang emas. Rantai, gelang, subang. Wah boy, satu set. Saya nak 2 bagus. set. Okey, tu memang kalau sekarang ni kita dah ada banyak pilihan. Kita ada telefon, ada kasut, ada beg tangan. Kalau dulu-dulu barang perhiasan diorang pun terhad. Jadi bakul pun boleh. Tapi sekarang kalau zaman sekarang ni memang adalah yang masih mengekalkan tradisi tapi kebanyakannya dah dicampur adukkan dengan barang-barang hantaran yang moden. Okay? Yang iPhone lah, gelang tangan lah, handbag Sembonia lah. Jadi tu adalah hantaran-hantaran yang moden lah. Tapi kalau dulu tayen ni lah. Okay? Okay, seterusnya pula adalah buan. Buan ni yang kamu nampak tu ada penutup. Okay, buan ni adalah digunakan untuk menyimpan barang dan boleh juga digunakan untuk menyimpan hasil makanan. Contohlah kalau dulu-dulu diorang salai daging tu jadi boleh disimpan dalam buan ni. Sebabnya kenapa? Sebab buan ni kamu tengoklah dia ada penutup. Jadi tak adalah lalat masuk ke apa ke, jadi dia terlindung. Okay, kalau sekarang ni buan ni macam tudung saji lah. Kalau dulu-dulu tu macam fungsi dia macam lebih kurang tong yang kita nak letak ais tu. Jadi macam tu lah, dia macam boleh ditutup selamat. Okay, jadinya untuk kaum bajau pula. Okay, ni untuk kaum bajau. Kaum bajau ni yang gambar terakhir sekali, mereka ni menghasilkan banyak hasil kraft tangan. Tapi masyarakat bajau ni dia suka yang warna-warni sikit, yang ceria. Kalau kamu tengok dekat sebelah tu, dia macam ada biru, ada ungu, ada hijau. Jadi memang barang-barang yang diorang hasilkan tu adalah berwarna-warni. Contoh yang ni lah kamu boleh tengok benda ni, tudung saji. Okey, dipanggil duang. Jadi tudung saji pun lawa ya, warna-warni. Selain daripada tu, diorang juga masyarakat bajau ni, diorang buat tikar. Kalau cikgu tak dapat sertakan gambar dia, tapi tikar dia ni daripada tikar pandan tapi yang dah dikeringkan. Dia pun ada warna dia sendiri. Dia ada warna-warni hijau, lepas tu bercampur dengan warna kuning. Dia akan bercorak-corak macam tu. Memang lawa. Jadinya ni adalah contoh-contoh hasil kraft tangan di Sabah. Okey, seterusnya kita tengok slide yang seterusnya. Okey, pertukangan. Okey, kalau dekat Sabah ni, kebanyakan pertukangan yang kita boleh tengok hasil pertukangan adalah alat-alat senjata. Sebabnya orang-orang, senjata-senjata ni kebanyakannya dibuat oleh masyarakat bajau. Di mana mereka ni mewarisi ilmu untuk membuat senjata. Sebagai contoh, kamu boleh tengok dekat sini, dia ada 3. Yang gambar pertama dipanggil gawuk, di mana dia punya bentuk macam panjang sikit. Okay. Lepas tu badik. Okay. Badik ni kamu boleh tengok dia macam lebar pula. Badik ni boleh digunakan untuk potong rumput. Lepas tu yang terakhir pida. Pida ni dia macam melengkung sikit, macam bujur-bujur macam tu. Yang ni digunakan untuk upacara perkahwinan. Okey, ni adalah merupakan hasil-hasil pertukangan untuk masyarakat. Kenapa upacara perkahwinan cikgu? Apa dia Siti? Kenapa untuk upacara perkahwinan?
Okey, untuk upacara perkahwinan kenapa? Okey, pida ni selalunya dia akan kalau macam dulu, dia macam kalau nak kahwin tu dia macam ada sembelih ke apakah. Jadi dia akan gunakan pida ni. Salah satu juga dia akan gunakan macam kiranya macam simbolik untuk diberi. Macam kiranya keberanian. Macam contoh kalau kita bagi pida ni, kita ni macam kalau contohlah cikgu lelaki kan, cikgu nak berkahwin dengan seseorang. Contoh nama dia Nurul. Jadi cikgu nak kahwin dengan Nurul ni, cikgu bagi pida ni macam simbolik. Dia macam keberanian cikgu nak mendapatkan si gadis tersebut. Okay, boleh faham? Oh, faham. Yes, itulah dia punya fungsi-fungsi. Jadi, okay. Siapa boleh bagi tahu cikgu apa yang kamu ingat kita belajar daripada awal tadi? Contoh-contoh. Okey, cikgu nak contoh pertukangan dekat Sarawak. Siapa masih ingat? Kita refresh balik apa yang kita dah belajar. Pertukangan kat Sarawak. Siapa ingat? Yang tinggi-tinggi tu? Clue dia? Tinggi-tinggi. Keranda tu. Betul. Apa nama dia? Tak tahu, tak ingat. Totem. Bagus Alice, tiang totem. Okay, jadi hari ni kita dah belajar banyak. Okay, sekarang ni tibalah ke penghujung kelas cikgu. Okay, kita tengok slide yang seterusnya. Okay, slide yang seterusnya pun cikgu dah paparkan. Okay, jadinya cikgu akan nak refresh balik apa yang kita dah belajar. Jadinya cikgu bagi kamu soalan-soalan mudah. Okay, semua boleh? Boleh, cikgu. Cikgu. Okay, bagus. Soalan yang pertama. Nyatakan dua kepentingan sungai. Siapa ingat dua kepentingan sungai? Saya. Okay, Sumber apa dia Fauzia? makanan. Satu sumber makanan. Yang lagi satu sebagai pengangkutan. Okay, betul. Sumber makanan iaitu tergolong dalam sumber rezeki lah. Okay, betul. Salah satunya, satu lagi Fauzia cakap untuk pengangkutan. Betul, itu semua betul. Okay, soalan yang kedua. Apakah contoh hasil tenunan kain di Sabah? Ada dua tadi cikgu bagi tunjuk. Siapa ingat? Inavol. Inavol. Okay, bagus. Satu lagi? Gambar je lah cikgu. Apa dia Siti? Gambar je. Cikgu bagi nama sekali ya Siti. Ada dua nama dia. Satu Inavol. Satu lagi siapa ingat? Amalina ingat? Dastar. Okey, bagus. Alice. Okey, cikgu ada bagi dua gambar. Yang pertama tadi selendang tu. Okey, selendang tu nama dia Inavol. Yang kedua tadi kain yang macam dihamparkan tu yang untuk buat tanjak. Iaitu dastar. Jadi betul jawapan Fauzia dengan Alicia betul. Okey, tibalah soalan yang terakhir. Berikan cikgu 3 contoh kraf tangan di Sarawak. Siapa ingat? 3 contoh kraf tangan. Sintong duduk tu, cikgu. Betul Amalina, sintung duduk. Apa lagi? Yang lain? Siapa ingat? Terendak, cikgu. Terendak. Okey, lagi satu. Siapa ingat? Basung. Basung. Betul ni Fauzia? Yakin? Yakin. Okey, bagus. Betul. Basung, terendak dan juga sintung duduk. Satu lagi lanji. Tapi tak apa. Okey, Alhamdulillah semua ingat apa yang cikgu ajar. Jadinya
Nanti cikgu akan upload nota ni ke dalam grup WhatsApp kamu. Jadi senang untuk kamu ulang kaji. Okey, sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran cikgu pada hari ini, cikgu nak maaf, cikgu nak seorang wakil untuk bagi rumusan. Boleh? Siapa nak bagi rumusan apa yang kita belajar hari ini? Apa dia, Fauzia? Boleh. Okey, Fauzia bagi rumusan apa yang kita belajar hari ini. Hari ini kita belajar tentang kepentingan sungai. Lepas tu kita belajar tentang apa keistimewaan yang ada dekat Sabah dan Sarawak, macam kraft tangan, lepas tu ukiran, lepas tu itulah. Okey, bagus. Apa yang Fauzia rumuskan tu betul. Hari ini kita telah belajar apa kepentingan-kepentingan sungai sehingga sungai itu dijadikan sebagai pusat penempatan dan kenapa kerajaan dulu banyak memilih sungai sebagai tempat pertama mereka mendirikan sebuah kerajaan. Okey, seterusnya juga kita belajar pasal hasil kesenian-kesenian di Sabah Sarawak di mana dia mempunyai banyak keunikan dia tersendiri. Okey, sekian saja kelas cikgu pada hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah hadir. Okey, Assalamualaikum. Salam cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu.